Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kita sambung pembahasan tentang jenis-jenis i'rab ataupun pembahagian i'rab. Semalam dah dibacakan bahagian yang pertama, iaitu raf'un. Apa itu raf'un dan apa itu marfu'? Anta ya Aba Saleh, apa ya raf'un, apa marfu'? Marfu' kalimah yang berada pada tempat raf'un ataupun kedudukan raf'un. Baik. Kita masuk kepada nombor 2. Nasbun. Jenis i'rab yang seterusnya adalah nasbun. Apa itu nasbun? Iaitu satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris atas atau apa yang menggantikan baris atas. Jadi semua ini adalah bentuk-bentuk perubahan. Raf'un bentuk perubahan, nasbun juga bentuk perubahan, yang mana setiap daripada perubahan ini ia mempunyai tanda. Bagi nasbun pula, tandanya adalah fathah, iaitu baris atas ataupun apa yang menggantikan baris atas. Tentang tanda-tanda lain selain pada baris atas ni kita akan belajar dalam bab yang khusus bagi nasbun. Kalimah yang berada di tempat nasbun dipanggil mansub. Istilah mansub pula ia merujuk kepada kalimah yang berada pada kedudukan nasbun, seperti marfu', kalimah yang berada pada kedudukan raf'un. Contohnya, inna Ibrahima rajulun qawi. Sesungguhnya Ibrahim seorang lelaki yang kuat. Kalimah Ibrahim berada pada kedudukan nasbun kerana ia merupakan ismun bagi inna. Fungsi inna di dalam bahasa Arab adalah menjadikan ismunya mansub. Tanda nasbun bagi kalimah ini adalah baris atas. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ke dalam hadis ke, maka kita akan dapati kalimah yang berada selepas inna, yang dipanggil dengan ismu inna, ianya adalah mansub. Tak kira lah kalimah apa pun. Kalau kita melafazkan kalimah syahadah sebagai contohnya, kita akan sebut apa? Wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa Muhammadan berbaris atas? Kerana ia berada selepas anna. Anna dan inna sama saja. Jadi di sini kita dapat faham bahawa fungsi inna apa dia? Fungsi inna menjadikan ismunnya ataupun ismun yang berada selepasnya mansub. Di sini apa tanda nasbun bagi Ibrahim di sini? Baris atas. Inna Ibrahima. Sebab apa kita baca Ibrahima, Syafiq? Sebab apa kita baca Ibrahima bukan Ibrahimu, Ibrahim? Kenapa? Tak dapat. Bila ustaz cerita, dengar betul-betul. InsyaAllah boleh faham. Syahril, kenapa kita baca Ibrahim berbaris atas, tak baca Ibrahimu?
Abdul Rahman, Ihsan, ya, sebab ia dimasuki oleh inna, artinya ada inna sebelum dia. Betul kita baca Ibrahimah, kita tak boleh baca inna Ibrahimu, kita kena baca inna Ibrahimah. Tak kira lah yang lain pun, inna Muhammadan, inna Zainaba, inna masuk apa-apa kalimah pun ismun bagi inna ni dia berbaris atas. Jadi itu fungsi inna. Jadi kalimah yang berada pada kedudukan nasbun kerana dimasuki oleh amil yang menjadikan dia ini tadi berbaris atas, kalimah yang berada pada kedudukan nasbun ni dipanggil mansub. Kita kata Ibrahim mansub. Sebab apa yang mansub? Sebab ia dimasuki oleh inna. Faham semua? Kemudian kata dia, seperti raf'un, nasbun juga berlaku pada ismun dan fi'lun. Jadi seperti raf'un, ismun dan fi'lun berada pada kedudukan raf'un, begitu juga nasbun. Ismun dan fi'lun kedua-duanya boleh berada pada kedudukan nasbun. Tadi kita dah bawa contoh bagi ismun, iaitu Ibrahim. Berikut adalah contoh bagi fi'lun. Di sini contoh bagi ismun fi'lun yang mansub pula. Iaitu apa dia? Lan akhruja ma'aka. Mana fi'lun di sini fahim? Akhruja. Akhruja daripada apa? Apa madi dia? Ya? Apa dia? Kharaja. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Pasal apa pakai hamzah? Sebab untuk merujuk kepada saya, kita pakai hamzah. Kita nak kata saya keluar, kita pakai hamzah, akhruju. Kalau dia keluar, yakhruju, pakai ya depan dia. Di sini kenapa kita baca akhruja bukan akhruju? Sebab sebelum dia ada lan. Lan yang menjadikan akhruju ni berbaris atas. Jadi lan akhruja. Ya? Dengar Uzaifah? Faham? Sebab apa akhruja baris atas? Sebab dimasuki oleh lan. Lan ini dipanggil dalam ilmu istilah ilmu nahwu dipanggil apa? Harfun nasbi. Huruf yang menjadikan fi'il mudhari' selepasnya mansub. Kalimah akhruja merupakan fi'il mudhari' yang mansub kerana ia didahului oleh lan, yang mana fungsinya di dalam bahasa Arab adalah menjadikan fi'il mudhari' selepasnya mansub. Tanda nasbunnya adalah baris atas. Ya. Jadi di sini kita faham yang berada pada kedudukan nasbun itu adalah ismun dan fi'lun. Kedua-duanya boleh menjadi mansub. Yang ketiga, jarrun. Kalau kita belajar dalam matan al-Ajurrumiyah, dia panggil khafdun. Jadi khafdun dan jarrun itu sama sahaja. Bila antum masuk dalam matan al-Ajurrumiyah digelar khafdun. Ya. Kedua-duanya merupakan istilah yang merujuk kepada perkara yang sama. Apa dia jarrun? Iaitu satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris bawah. Bila antum nak berikan definisi ismun raf'un, nasbun, jarrun, kamu gunakan
sebutan ini, satu bentuk perubahan. Cuma beza tanda dia sahaja. Jadi jarun adalah satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris bawah, atau apa yang menggantikan baris bawah. Kalimah yang berada pada tempat jarun dipanggil majrur. Kalimah yang berada pada kedudukan jarun dipanggil apa? Majrur. Ya. Contohnya, al-lahmu fi thallajati. Daging ada di dalam peti ais. Antum kalau jumpa contoh-contoh ni, antum hafal jugalah. Kerana ini membantu antum untuk bukan sekadar memahami ilmu nahwu, juga untuk apa? Untuk membolehkan antum menguasai dialog, percakapan dalam bahasa Arab. Jadi bukan sekadar kita faham ilmu nahwu, kita hafal contoh dia sekali. Ya. Jadi di sini mana syahidnya? Kalimah as-sallajati berada pada kedudukan jar kerana ia berada selepas huruf jar, iaitu apa dia? Fi. Sebab apa kita baca sallajati? Syahrul. Sebab apa baca sallajati? Dia berada selepas huruf jar. Apa huruf jar di sini? Fi. Fi adalah amil dia. Fi yang menjadikan sallajati ini baris bawah. Ya. Jadi kita kata fi sallajati, tak boleh kata fi sallajata, sallajatu. Faham semua? Ingat betul-betul. Dalam percakapan kita kena gunakan. Setengah orang kalau dia baru belajar dia terlupa. Orang tanya, aina Muhammad? Dia kata fi baituhu. Mana boleh fi baituhu? Kita dah kata fi adalah huruf jar, menjadikan ismun selepasnya majrur. Kita kena kata fi baitihi. Kena bariskan ke bawah. Jadi sekarang ni kita faham bahawa kalimah yang berada pada kedudukan jar dipanggil apa? Majrur. Ya. Nota. Hanya ismu yang berada pada kedudukan jar. Tidak ada fi'lun yang majrur. Jadi jar ini khusus bagi ismun. Fi'lun tak ada terletak selepas ataupun pada kedudukan jar. Sebab itu kita tak jumpa dalam Al-Quran ke hadis ke ataupun kitab-kitab Arab ayat contohnya kita kata apa? Ila yazhabu ke. Tak ada. Fi yakulu ke, tak ada. Kita dah belajar sebelum daripada ini. Fi adalah tanda khusus bagi ismun. Fi adalah tanda khusus bagi ismun. Fi tak akan masuk kepada fi'lun. Ia hanya masuk kepada ismun. Dan juga huruf jar yang lain. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa kedudukan jar ini hanya bagi apa? Hanya bagi ismun. Fi'lun tak ada yang majrur. Tak ada kita jumpa min zahaba ila raja'a, tak ada. Kemudian yang keempatnya jazmun. Perubahan yang keempat dipanggil dengan jazmun. Apa itu jazmun?
Iaitu satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris mati. Ini tanda asal dia, baris mati. Atau apa yang menggantikan baris mati. Artinya ada tanda lain selain daripada tanda ini. Kalimah yang berada pada tempat jazmun dipanggil majzum. Ya. Contohnya firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Ujung dia baris mati kan? Yalid, yulad. Kita baca Al-Quran, kita tengok huruf dal berbaris mati. Kenapa ia berbaris mati? Kalimah yalid dan yulad adalah fi'il mudhari' yang majzum, kerana kedua-duanya berada selepas lam. Fungsi lam di dalam bahasa Arab adalah menjadikan fi'il mudhari' selepasnya majzum. Alamat jazmunnya adalah baris mati. Jadi apa fungsi lam dalam bahasa Arab? Lam maknanya penafian. Fungsi dia adalah apa? Menjadikan fi'il mudhari' selepasnya majzum. Ingat ya, lam hanya masuk kepada fi'il mudhari' sahaja. Dan fungsinya menjadikan fi'il selepasnya majzum. Apa tanda jazmun dia? Di sini adalah sukun, iaitu baris mati. Kalau orang tanya, "A'akala Muhammad?" Muhammad dah makan belum? Jangan kita kata lam ya'kulu. Kita kena sebut apa? Lam ya'kul. Matikan huruf akhir, iaitu lam. Sebab fungsi lam ini menjadikan hujung fi'il mudhari' ini ianya berbaris mati. Jadi lam ya'kul. Nampak semua? Oleh itu kalau kita jumpa lam dalam Quran, hadis, kita akan dapati hujungnya berbaris mati. Jadi mungkin ada yang kata ada yang tak baris mati, itu lain cerita, itu dia pakai tanda lain. Kita bincang di sini, tanda asal bagi jazmun itu adalah baris mati. Ada lagi tanda yang lain pada keadaan yang lain. Nota. Jazmun adalah kedudukan yang khusus bagi fa'ilun. Ingat ya? Hanya fi'ilun yang majzum, tak ada ismun yang majzum, ya. Ismun tidak berada pada tempat ini. Pada bahagian yang berikut, kita akan mempelajari bentuk-bentuk i'rab ini beserta tanda-tandanya mengikut fasa-fasa insya-Allah. Semoga dengan keterangan berkaitan tanda-tanda tersebut akan menambahkan kefahaman anda tentang bab ini. Artinya nanti kita akan bincang satu persatu bahagian i'rab ni, iaitu raf'un, apa tanda asalnya, apa tanda yang lain, kalimah apa yang menggunakan tanda-tanda ini. Ini semua kita kena tahu untuk kita menguasai bahasa Arab. Ulang kaji. I'rab terbahagi kepada 4 bahagian: raf'un, nasbun, jarrun dan jazmun. Ingat, hafal selalu. Raf'un adalah satu bentuk perubahan yang berlaku pada perkataan Arab yang tandanya adalah baris depan atau apa yang menggantikan baris depan. Nasbun adalah satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris atas atau apa yang menggantikan baris atas. Jarun adalah satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris bawah dan atau apa yang menggantikan baris bawah. Jazmun adalah satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris mati atau apa yang menggantikan baris mati. Raf'un dan nasbun merupakan perubahan yang berlaku pada ismun dan fa'ilun. Adapun jarrun ia hanya berlaku pada ismun dan jazmun pula hanya berlaku pada fa'ilun. Faham semua tu?
Jadi bahagian ulang kaji ni antum kena hafal betul-betul. Bila antum hafal, nanti ianya akan memudahkan antum mempraktikkan apa yang antum belajar ni dalam percakapan dan juga penulisan. Kalau kita tak hafal, nanti kita akan pening, banyak keliru, dan tak boleh menulis ataupun kita tak boleh bercakap dengan baik. Jadual bagi pembahagian i'rab. Ini jadualnya antum tengok sebagai apa? Nak nampak jelas lagi lah pembahagian tu. Antum tengok saja di situ, maknanya antum akan dapat memahami ataupun menguasai dengan lebih mudah lagi melalui gambar rajah ni tadi. Kita masuk kepada pasal yang satu, tanda-tanda raf'un, pasal pertama. Sekarang kita bincang khusus bagi bab raf'un. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan pada bab yang lalu, raf'un mempunyai beberapa tanda. Tanda-tanda tersebut adalah yang pertamanya baris depan, dipanggil dengan dhammah. Baris depan apa bahasa Arab? Syafiq? Dhammah, ya. Ia merupakan tanda asal bagi raf'un. Artinya tanda asal bagi raf'un itu adalah dhammah. Pada keadaan yang tertentu ada kalimah yang tak pakai dhammah sebagai tanda raf'un. Dia pakai tanda yang lain, iaitu tanda sama ada tanda yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat. Ya. Tanda yang kedua adalah huruf waw. Huruf waw tu sendiri. Tanda yang ketiga huruf alif, dan tanda yang keempat adalah huruf nun. Hafal tanda-tanda ni. Penting ni. Jangan kita remehkan. Kita tak kisah tahu ke tak tahu, tak boleh. Ingat ke tak ingat, tak boleh. Kena hafal. Bila antum tak hafal, ini nanti bila ustaz suruh buat latihan, buat ayat seperti ni, dah tak betul. Kerana apa? Tak gunakan tanda ini sebagaimana yang sepatutnya. Kamu kena tahu apa kalimah yang menggunakan tanda dhammah, apa kalimah yang menggunakan tanda waw, apa kalimah yang menggunakan tanda alif dan nun. Kena tahu betul-betul. Ingat betul-betul. Baru nanti betul percakapan antum dalam bahasa Arab ni tadi. Kena ingat, raf'un ada 4 tanda, ya. Akan dijelaskan insya-Allah satu persatu tentang perkataan-perkataan yang menggunakan tanda-tanda di atas yang menunjukkan bahawa ia berada pada tempat raf'un. Ya. Apabila anda membentuk suatu ayat, hendaklah anda memahami tanda-tanda yang akan dinyatakan di dalam bab ini dan juga bab-bab yang seterusnya. Artinya kita kena faham bila guna tanda ini, bila guna dhammah, bila guna waw, bila guna alif, bila guna nun. Pengetahuan tentang perkara ini amat penting kerana ia menentukan sama ada anda mampu menguasai bahasa Arab ataupun tidak. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara ini tidak mungkin akan dapat memahami ilmu nahwu, kerana ia merupakan maklumat asas yang mesti dimiliki oleh setiap pelajar. Jadi ana minta antum murajaah banyak kali dan hafal apa yang perlu dihafal, ya. Tanda raf'un antum tengok sini. Alamatur raf'i, tanda-tanda raf'un. Alamat dah. Kita boleh terjemah alamat-alamat tanda, ya. Tanda-tanda raf'un tu dia dah bahagikan situ 4. Dhammah, waw, alif, nun. Kita masuk kepada yang pertama. Baris depan atau dipanggil dengan dhammah. Dipanggil dengan dhammah.
Dhammah merupakan tanda asal bagi raf'un. Ia menjadi alamat ataupun tanda raf'un bagi kalimah-kalimah yang berikut. Sekarang dia nak beritahu apa dia kalimah yang menggunakan dhammah sebagai tanda raf'un. Artinya kalau dia berada pada kedudukan raf'un, kita gunakan dhammah. Ya. Yang pertamanya ismun mufrad. Apa dia? Ismun mufrad. Ismun mufrad ni apa dia? Iaitu kalimah yang merujuk kepada bilangan yang satu. Contohnya macam baitun. Baitun sebiji rumah. Kalau dua disebut dalam bahasa Arab baitani, dua biji rumah. Kalau banyak disebut buyut, rumah. Ya. Jadi mana-mana kalimah yang merujuk kepada bilangan yang satu, artinya satu sahaja. Tak kira lah orang ke manusia, haiwan ke benda ke, dia menunjukkan bilangannya adalah satu, itu dipanggil apa? Ismun mufrad dalam istilah ilmu nahwu. Artinya ia bukanlah kalimah yang menunjukkan ada dua objek dan tidak juga menunjukkan adanya tiga objek atau lebih. Apabila anda menemui ismun mufrad atau menggunakannya di dalam percakapan, maka anda hendaklah meletakkan dhammah sebagai alamat raf'un ketika ia berada di kedudukan raf'un. Kita tengok contoh. Kalimah yang merupakan ismun mufrad. Abdur Rahmani syuja'un. Abdur Rahman seorang yang berani. Al-masjidu kabirun. Masjid tersebut besar. Al-asadu qawiyun. Singa kuat. Jadi kesemua perkataan di atas, qawiyun, al-asadu kabirun, al-masjidu suja'un, abdu, merupakan ismu mufrad yang berada di tempat raf'un. Sebab apa dipanggil ismu mufrad di sini? Abu Abdillah, kenapa kalimah-kalimah ini digelar ismu mufrad? Ya? Tak dengar? Buka dulu tak apa. Ia merupakan mubtada. Kenapa dipanggil ismu mufrad? Faham? Sebab ia merujuk kepada bilangan yang satu sahaja. Abdur Rahman seorang ke dua? Abdur Rahman seorang ke dua? Seorang saja. Merujuk kepada seorang sahaja. Al-masjidu, sebuah ke dua buah ke 10 buah? Sebuah, merujuk kepada sebuah masjid sahaja. Kalau dua, dia akan jadi al-masjidani, dua buah masjid. Ya. Jadi kalau kalimah yang seperti ini, ianya apa? Ianya dipanggil dengan ismu mufrad. Kalaulah ianya berada pada kedudukan raf'an, kita gunakan dhammah. Dhammah sebagai tanda raf'an. Jadi dia kata, kesemua perkataan di atas merupakan ismu mufrad yang berada di tempat raf'an kerana ia merupakan mubtada dan khabar. Kita dah belajar mubtada dan khabar menurut kaedah bahasa Arab hendaklah berada di tempat raf'an, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Tanda raf'an bagi perkataan-perkataan di atas adalah dhammah. Pakai tanda apa di sini? Dhammah. Jadi bila kita kata, contohnya al-masjidu mubtada, dia marfu'. Apa tanda raf'an dia? Dhammah. Al-masjidu dia ismu yang berada di awal ayat.
maka dipanggil dengan mubtada. Bila mubtada mesti marfu'. Apa tanda rafa'an dia di sini? Dhammah. Begitu juga dengan kabir. Kabir khabar bagi mubtada. Kita dah cerita hari itu, khabar mubtada dia juga adalah marfu'. Tanda rafa'an dia adalah dhammah juga di sini, ya. Ini kalimah yang pertama yang menggunakan dhammah sebagai tanda raf'an. Itu apa dia? Ismun mufrad. Du'ilal. Tengok buku. Yang kedua, jam'ut taksir. Apa dia jam'ut taksir? Artinya kalimah yang menunjukkan bilangan yang lebih daripada 2. Kalau bilangan 2 itu dipanggil musanna. Kalau jam'un itu kalimah yang merujuk kepada bilangan lebih daripada 2. Kalau kita kata rumah-rumah, kita kata buyutun. Jadi ini dipanggil jam'un. Bila disebut jam'un, membawa makna kalimah itu merujuk kepada bilangan yang banyak, lebih daripada 2. Di dalam ilmu nahwu ia dipanggil jam'un. Faham istilah ni, ya? Kalau kalimah itu menunjukkan bilangan yang banyak, maka dipanggil jam'un. Kalimah ini berubah strukturnya, baris atau bilangan huruf, apabila ditukarkan kepada jam'un. Artinya daripada mufrad kepada jam'un. Baitun mufrad, sebiji rumah kan, mufrad kan. Bila ditukarkan kepada jam'un, dia jadi apa? Buyutun. Sekarang ni berubah dah struktur kalimah ni, iaitu baris dan perkataan dia. Berubah dah. Kalau baitun 3 huruf, buyutun dah jadi berapa huruf? 4 huruf tambah waw. Daripada mufrad tukar kepada jam'un, berlaku perubahan, sama ada penambahan huruf ataupun perubahan pada baris, ya. Kalau baitun bak baris atas, kalau buyutun bak baris bawah. Jadi perubahan yang seperti ini dipanggil dengan taksir. Antum kena faham setiap istilah yang digunakan dalam nahwu ni, kena faham apa dia jam'un, apa dia taksir. Ada jam'un dia tak berubah, mufrad dia bila ditukarkan kepada jam'un tak berubah, huruf-huruf itulah, kemudian baris-baris itulah. Cuma untuk menunjukkan jam'un ditambah huruf lain, itu saja. Iaitu huruf yang khusus. Contohnya apa? Mu'minun, seorang yang beriman. Kalau nak kata orang-orang yang beriman, ramai, nak kata macam mana? Kita akan sebut mu'minuna, menunjukkan ramai, tambah waw dengan nun. Ini dipanggil apa? Jam'u muzakkar salim. Jam'u muzakkar salim. Jadi sekarang ni jam'u taksir, kita nak fokus kepada jam'u taksir dahulu. Nanti akan diceritakan tentang jam'u muzakkar salim. Jam'u taksir, apa makna jam'u? Merujuk kepada bilangan lebih daripada 2. Kalau taksir, apa makna taksir? Berlaku perubahan pada mufradnya bila ditukarkan kepada jam'un. Perubahan itu sama ada bilangan huruf, ada kala ditambah, ada yang dikurangkan, ataupun pada barisnya juga. Itu dimaksudkan dengan taksir. Contohnya al-mufrad. Mufrad
ana terjemah itu kata tunggal, artinya menunjukkan bilangan yang satu. Contoh kitabun. Kitab apa makna kitab? Sebuah buku. Kalau nak kata buku-buku banyak, ditukar jadi apa? Kutubun. Kitabun berapa huruf Abdul Rahman? Tengok dekat buku tu. Jangan duk fikir bayang gitu. Buku ada depan mata, tengok. Ada berapa huruf? Kitabun 3. Allah musta'an. Kira betul-betul situ, tengok. Ada berapa huruf di situ? Apa dia? Kuat sikit. Kaf tabah aja. Kitabun. Syafiq ada berapa huruf? Syafiq, pula Syahril. Ada berapa huruf kitabun? 4. Apa dia? Kaf ta ba a alif. Ini mesti belajar buku apa nama buku tu? Bacalah anakku. Buku Iqra tu, orang yang tak apa, dia tak ajar apa hurufnya. Ya, betul. Kalau orang dulu dia pakai kaedah Baghdadiyah, kena huruf dahulu. Ini huruf alif, ba, ta. Orang kemudian ni dia belajar apa? Terus. Ini a, ba, ta. Huruf apa? Dia kata huruf a. Mana ada huruf a bahasa Arab? Ya. Huruf alif. Bila baris atas disebut dengan a. Kan? Jadi di sini ada apa? Ada 4 huruf. Kaf, ta, alif, ba. Mufrad dia. Bila ditukarkan kepada jam'un jadi apa? Kutubun. Hilang huruf alif. Barisnya pun berubah. Ya? Ini dipanggil dengan jam'un taksir. Begitu juga qalamun. Qalamun sebatang pen. Kalau banyak tukar jadi aqlamun. Dah tambah berapa huruf di situ? Daripada 3 huruf menjadi jadi berapa huruf? Abah Ihsan. Daripada 3 huruf menjadi berapa? Jadi 5. Ya? Lam alif tu lam dengan alif kan? Jadi aqlamun. Talibun, seorang pelajar. Kalau ramai jadi tullabun. Jadi tullabun. Ya, berlaku perubahan juga. Walaupun hurufnya 4 juga, di situ berlaku perubahan. Yang kemudian tu ada 5. Tullabun. Ya. Jadi sekarang ini dipanggil dengan jam'ut taksir. Nampak semua apa itu jam'ut taksir? Abu Saleh nampak? Baik. Kalimah kutubun, aqlamun dan tullabun adalah jam'ut taksir. Kerana ia merupakan kalimah yang menunjukkan bilangan yang lebih daripada 2 dan berlaku perubahan pada mufradnya apabila ditukarkan kepada jam'un. Kalimah-kalimah di atas dan yang seumpamanya yang menggunakan dan yang seumpamanya menggunakan dhammah sebagai alamat raf'un. Ingat, jam'ut taksir kalau dia berada pada kedudukan raf'un, dia menggunakan dhammah sebagai tanda raf'un. Contohnya, ja'at tullabu, para pelajar telah datang. Hadhihi aqlamu Fatimata, ini adalah pen-pen Fatimah. Mana jam'ut taksir di sini? At-tullab dengan aqlam. Dia adalah jam'ut taksir. Kalimah at-tullab pada contoh di atas berada pada tempat raf'un kerana ia menjadi fa'il bagi ja'a. Kita dah belajar dahulu apa yang menjadi fa'il, artinya pelaku perbuatan
maka ia adalah marfu'. Apa tanda raf'an di sini? Tanda raf'an iaitu dhammah. At-tullabu. Ya. Jadi at-tullab menjadi fa'il bagi fi'lun ja'a. Sebagaimana yang dijelaskan, fa'il di dalam bahasa Arab mestilah berada pada kedudukan raf'an. Kalimah aqlamu pula berada di tempat raf'an kerana ia menjadi khabar bagi mubtada iaitu hazihi. Jadi hazihi aqlamu Fatimah. Hazihi jadi mubtada. Aqlamu jadi khabar. Khabar mubtada kita dah belajar, ianya hendaklah berada pada kedudukan raf'an. Tanda raf'an bagi kedua-duanya adalah dhammah. Tengok buku. Tak apa, tak faham lagi pun. Bila ustaz baca tengok. Hari ni tak faham, mungkin bulan depan boleh faham insya-Allah. Ya? Yang penting dengar betul-betul. Belajar mesti fokus. Bila antum tumpukan, beri tumpuan dalam belajar, insya-Allah cepat antum dapat ilmu insya-Allah. Ya? Ingat, itu cara kita nak cepat pandai. Jangan hayal. Jangan duk fikir ke lain. Jangan duk teringat kampung, jangan duk teringat ke basikal, handphone, apa benda. Jangan ingat. Ingatkan kepada, tumpukan kepada apa yang disampaikan oleh guru. Itu cara nak cepat pandai. Kalau hayal, antum belajar dengan ulama besar mana pun, antum tak akan pandai. Kalau hayal. Ya? Mesti fokus. Nak menuntut ilmu, antara adabnya adalah apa? Kita berikan tumpuan pada apa yang diajarkan. Faham semua? Taib, insya-Allah hari esok kita masuk kepada jenis kalimah yang seterusnya yang menggunakan apa dia? Raf'an sebagai tanda, menggunakan dhammah sebagai tanda raf'an. Kita dah dapat dua. Iaitu yang pertamanya ismun mufrad, yang kedua jam'u taksir. Hafal dulu macam tu. Kemudian ingat apakah makna-makna bagi istilah ini. Makna istilah ni kena dapat juga. Kena faham betul-betul, kena ingat betul-betul, baru nanti mudah untuk kita belajar pada kitab yang lebih tinggi lagi. Ya, insya-Allah kita masuk pada minggu depan, ke hari esok, minggu depan bagi jenis yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.